Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam. Okey, baik. Jadi pada petang ni Ustaz akan mengajar dalam subjek fiqh. Tajuknya rahsia. Ustaz akan bagi tahu dulu mengenai tajuk kita pada hari ini. Nanti bila Ustaz tunjuk mengenai gambar, nanti lihat apakah gambarnya dan jawab dulu. Jangan jawab secara jawapan. Maksudnya maksud Ustaz jangan bagi satu jawapan yang tepat. Kemudian baru Ustaz tanya. Tajuknya kita belajar apakah tajuk kita akan belajar. Baru boleh jawab. Kalau Ustaz tunjuk gambar ni gambar apa, cakap. Okey, jawab je. Okey, jadi pada petang ni alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama lagi dalam kelas online PDPR, iaitu dalam kelas kita yang dijalankan secara atas talian, iaitu subjek fiqh, fiqh tahun 5 pada tahun ini, tahun 2021. Kita dah masuk ambang ke teknologi. Jadi pada petang ni Ustaz akan mulakan dengan salah satu gambar yang Ustaz akan tunjuk kepada kamu kejap lagi. Okey, jadi kalau kita lihat di ruangan skrin ni, apa yang kamu nampak? Kapal terbang. Kapal terbang. Okey, jadi seterusnya Kereta api. Kereta api. Siapa pernah naik? Kereta api. Siapa pernah naik KTM? Saya pernah. Siapa pernah naik kereta api daripada KL ke Rawang? Saya pun tak tahu saya naik. Saya? Siapa pernah daripada Rawang? Saya pun tak tahu. Saya pergi Perak. Ustaz dulu, rumah Ustaz dekat dengan Rawang. Bila Ustaz nak balik Batam Kali, Ustaz lalu Rawang. Ustaz naik KTM Rawang. Jadi bila Ustaz naik kereta api, jadinya jauhlah, dalam tempoh 2 jam daripada Bangi ke Batam Kali. Okey, jadi kemudian lagi satu mengenai gambar di atas ini. Apakah gambar yang kamu nampak di atas ini? Orang solat. Orang solat kat mana ni? Kat Yang mana ni? kapal terbang. Dia tengah buat apa? Solat. Solat dekat kapal terbang. Puan dekat sana, Puan. Dekat sana. Belakang. Okey, apa tadi? Solat. Dia solat dalam mana? Kapal terbang. Solat kat Terbang. Okey. Okey, dia solat dalam kapal terbang. Okey, jadi dalam berapa banyak tiga gambar? Situlah. Cari yang A, B. Tak apa dia tulis B. A atau B. KJM murid semua. Okey, baik. Gambar-gambar tadi yang kamu sebutkan tadi tu kan. Apa kaitan gambar KTM, kapal terbang dengan gambar orang solat? Siapa tahu apakah tajuk pelajaran yang kita akan belajar kejap lagi? Solat di dalam kenderaan. Lagi jawab lagi.
Jawab. Tajuk dia apa? Okey, kalau macam tu Ustaz kecilkan balik gambar. Okey, kecilkan balik gambar. Ustaz akan tunjuk gambar. Ya, tu dia. Pelajaran kedua iaitu solat di dalam kenderaan. Okey. Siapa okey, Ustaz nak bagi tahu secara pengalaman Ustaz. Ustaz, bila Ustaz belajar kat overseas, Ustaz belajar kat Turki dulu, Ustaz naik satu kapal terbang yang mana kapal terbang tu memang Ustaz naik dan daripada masa Malaysia nak ke masa apa ni, ke tanah Arab tu dia dah lari. Dia dah waktu dia dah bertukar. Bila waktu dah bertukar, dah masuknya solat subuh. Jadi ustaz kat atas ustaz dalam kenderaan dekat atas kenderaan dekat dalam kapal terbang lah. Dekat terbang, jadi dah masuk waktu zuhur, ustaz nak solat. Bila ustaz solat, ustaz pergi bilik air, ustaz ambil wuduk. Bila ustaz dah angkat wuduk, ustaz datang di tempat duduk, ustaz solat. Siapa pernah dapat keadaan macam tu macam ustaz? Siapa? Siapa pernah dapat keadaan macam tu, naik kapal terbang, lepas tu dia nak solat, dia ambil wuduk, dia datang balik ke tempat duduk, dia nak solat macam ustaz. Ustaz pernah solat dalam kenderaan, dalam kapal terbang? Orang lain pun tengok. Saya tak pernah naik kapal terbang. Alamak, sian ni. Okey, ustaz pernah naik kapal terbang, naik Qatar Airways, naik Mahan Air. Ustaz naik apa lagi? Air Asia. Tapi ustaz tak pernah dalam bawah kapal terbang, ustaz tak pernah naik MAS, Malaysia Airlines. Ustaz tak pernah naik. Ustaz pernah naik yang luar negara punya luar negara punya ni. Kapal terbang luar negara je. Ustaz tak pernah naik kapal terbang dalam negara. Maksud ustaz kapal terbang MAS Malaysia Airlines ustaz tak pernah lagi. Memang first time ustaz naik tu rasa macam takut-takut jugalah, baca bismillah semua zikir-zikir bawa ingat Allah waktu tu. Kita pun sama-sama ingat Allah sentiasa berada kat mana pun. Tapi naik kenderaan ni kita bermusafir jauh perjalanan, doa kita doa pada orang lain, kita doa pada diri kita sendiri. Tentu masa tu doa kita makbul. Jadi okey, mengenai kenderaan kapal terbang dah selesai. Seterusnya siapa pernah solat dalam kereta api? Maksudnya rumah dia jauh, dia naik KTM yang mahal tu. Yang naik KTM daripada Gemas ke Padang Besar. Padang Besar tu kat Perlis. Daripada selatan ke utara ke selatan. Siapa pernah naik kereta api panjang tu? Kereta api express tu? Tak pernah lagi. Saya. Ustaz pernah solat dalam pernah solat dalam kereta api juga. Bukan dalam kereta kebal tau. Bukan dalam kereta kebal. Tapi kereta api. Siapa solat dalam kereta kebal? Tu cerita lain. Itu mengenai peperangan. Tapi kalau masuk dalam kereta kebal sesaja, solat tak boleh. Sebab awak kena keluar juga daripada kereta kebal. Sebab awak bukan dalam peperangan. Awak dalam peperangan dalam game. Duduk dalam bilik. Rupanya bukan duduk dalam kereta kebal betul-betul. Rupanya dalam kereta kebal mainan. Muat kena masuk manusia dalam tu. Kan? Betul tak? Okey, jadi tanpa membuang masa, Ustaz terus dengan tajuk kita pada petang ni iaitu solat di dalam kenderaan. Jadi memurid semua, di akhir pembelajaran kita nanti, kita akan belajar menyebut syarat sah dalam kenderaan. Itu yang pertama, mesti ada syarat dulu. Syarat sah dia apa dia bila nak solat kenderaan? Dia tak boleh, bila nak solat kenderaan ni, kita tak boleh solat sesaja tau. Dia tak boleh solat saja. Maksud orang nampak lah, kita solat kenderaan. Padahal kita tak bergerak pun, dalam rumah je kan. Dekat dalam rumah, kat tempat parkir rumah kita. Lepas tu, mak tegur. Mak tegur, apa kamu buat ni, Akif? Kan? Mak, solat kenderaan. Ustaz suruh. Mana ada solat kenderaan macam ni? Akif boleh solat kat luar ni, kat dalam rumah boleh. Macam mana solat dalam kenderaan? Kereta pun tak gerak. Jadi daripada persoalan tersebut, kalau niat sesaja, syarat dia takkan sah lah. Sebab
syarat sah ke dalam kenderaan mesti bergerak. Kenderaan tu mesti dalam maksudnya kenderaan tu mesti bergerak. Tak boleh keadaan yang tak boleh yang kenderaan ni tak gerak. Kalau kenderaan tak bergerak, makna kata kamu boleh solat di luar kenderaan. Kamu boleh solat secara sempurna lah. Kemudian menyatakan kaifiat. Kaifiat ni maksudnya cara tau. Okey, murid semua, ustaz nak bagi tahu kat kamu semua maksud perkataan kaifiat. Kaifiat dalam bahasa Arab kaifiat dalam bahasa Arab kalau tukar pada bahasa Melayu maksud dia cara. Menyatakan cara-cara solat dalam kenderaan. Kaifiat ni cara-cara atau kaedah-kaedah. Ya saya. Tapi kau tak jumpa masjid. Tak jumpa masjid. Tak jumpa masjid, boleh je solat kat tepi, kat luar. Kat ruang luar. Kalau jalan jam, baru boleh dibenarkan solat dalam kenderaan. Okey, soalan tu simpan dulu sebab ustaz baru nak ajar. Boleh? Soalan-soalan kamu yang kamu ada dalam diri kamu sekarang simpan. Nanti kita boleh selesaikan masalah satu persatu mengenai persoalan yang kamu dah simpan daripada sekarang. Okey, yang ketiga dalam apa perbuatan yang kita buat semua ada hikmah sebaliknya. Sama juga perbuatan kita solat dalam kenderaan ada hikmah. Di sini kita akan menyenaraikan hikmah solat dalam kenderaan. Jadi yang terakhir adalah mengaplikasikan amali solat di dalam kenderaan. Siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan mengaplikasikan? Siapa tahu mengaplikasikan ni apa dia? Apa maksud mengaplikasikan? Okey, ustaz tanya. Application tahu application? Apps tahu? Apps dalam telefon. Tahu? Tahu. Application? Application tahu? Apply tahu? Okey, jadi mengaplikasikan ni dia adalah kata ganti bahasa Inggeris bagi perkataan terjemahan iaitu mengamalkan. Mengaplikasikan bermaksud mengamalkan. Bila kita tukar mengaplikasikan kepada mengamalkan amali solat dari dalam kenderaan, maksudnya kita semua yang dalam keadaan duduk, kita kena cuba buat kita kena bayangkan yang kita sekarang berada di kenderaan. Kalau siapa yang dekat rumah nak try masuk kereta mak ayah yang tak bergerak, buatlah, tapi tak paksa. Yang kata ustaz suruh, mandai awak je ustaz tak paksa. Kalau ada kereta kat rumah, bolehlah minta duduk kereta jap nak buat simulasi. Tapi bagi ustaz, ini bukan paksaan, ini nak belajar. Bila kita belajar, kita nak amalkan. Bila kita amalkan, kita dapat pahala dan kita ingat apa yang kita belajar. Faham Faham tak semua? Faham Ustaz. Okey, kita terus pada yang Faham. kita terus pergi kepada syarat sah solat di dalam kenderaan. Okey, ingat semua murid-murid, apa-apa sahaja perbuatan ibadah yang kita nak buat mestilah bersih, suci dan bersih daripada hadas kecil dan besar tau. Baik hadas besar, baik hadas kecil ataupun najis. Yang pasti kat punggung kita tak ada najis tai lebihan. Maksudnya kat punggung kita tak basuh berak betul-betul lah. Kalau kencing pula, solat air kencing, kita buang air kecil tapi bila buang air kecil, kita tak berdehem selepas buang air kecil. Sebab bila kita tak berdehem selepas buang kencing, bila mana kita masuk nak solat, bila rukuk, keluarlah air kencing sikit. Jadi bila keluar air kencing sikit, kita dapat rasa, maka tak sah solat. Syarat tu terbatal. Faham tak? Maksudnya kamu nak bersihkan najis awak, bersihkan elok-elok. Sedangkan kalau kita lihat haiwan-haiwan pandai bersihkan najis dia, macam itulah kita manusia berakal, ada otak yang diberi oleh Allah SWT. Boleh kita bersihkan betul-betul, lagi bersih daripada haiwan. Jadi kita kalau boleh dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup di muka bumi Allah ni, pastikan kita sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, kita jadikan kita ni suci, lagi menyucikan, bermakna kita
tak ada najis dalam badan kita, tak ada najis di dekat anggota badan kita. Jadi syarat tu kena sah dulu, suci. Suci ni kena bersih. Kan Islam an-nazafatu minal iman. Kan kebersihan itu daripada iman. Okey. Yang kedua, mengetahui masuk waktu. Janganlah belum masuk waktu awak dah nak solat. Kan? Kadang-kadang maghrib macam awak nampak macam maghrib lah. Solat kot, dah maghrib kot. Tapi sebenarnya tak maghrib lagi. Maghrib pada jam 7.30. Kamu solat pada jam 7.20. Hati-hati masuk waktu. Contoh, kalau tengah hari, macam tahu dia solat Zuhur. Tengok matahari, tengok bayang-bayang kereta. Kalau dia tergelincir, matahari tu, bermakna bayang-bayang tu dah mula menegak. Maksudnya menegak tu dia apa? Menegak dia maksud Ustaz yang dia nampaklah bayang-bayang tu sikit, dia tak bayang-bayang tu panjang. Kalau bayang-bayang tu panjang bermakna dah pukul 3 tak apa pukul 4. Nak masuk asar. Itu bayang-bayang dia dah jatuh. Kalau tergelincir matahari, kalau nampak bayang-bayang tu dah nampak sikit, tegak, bayang tu tegak sikit, bermakna masuk solat Zuhur. Faham? Untuk mengetahui masuk waktu, syarat sah yang kedua. Faham tak? Okey. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat ni, kalau menghadap kiblat ni biasa. Bila mana awak mana solat sekalipun, mesti syarat sah solat mesti menghadap kiblat. Tak lain tak bukan. Faham? Menghadap kiblat. Untuk menghadap kiblat, tak apa. Nanti Ustaz tunjukkan mengenai penerangan daripada asatizah dalam YouTube dan ustaz-ustaz, guru-guru yang boleh menerangkan mengenai menghadap kiblat. Jadi yang terakhir adalah untuk syarat sah solat, menutup aurat. Menutup aurat. Kalau kita solat nampak lurah punggung, batallah solat kita. Sebab apa? Bila nampak lurah punggung, bermakna lurah punggung tu kedudukan dia berada di bawah pusat. Bukan pusat bandaraya tapi pusat dekat anggota badan kita. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin, setiap mukmin wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua berada. Dia berada Yang maksudnya tak kira apa jua keadaan kita berada, kita kena solat. Solat itu wajib, solat itu penting sebab kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Bila kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, ia rosakkan akidah kita, tauhid kita. Berbalik pada qada dan qadar tadi yang pada semalam, hari semalam kita belajar mengenai qada dan qadar. Ada kaitan dengan solat. Bila awak tak jaga solat, awak malas solat, nanti Allah susah nak makbul doa kita. Okey. Jadi bukan meninggalkan solat, malas solat tak makbulkan apa yang kita nak, malah ada siksaan di dunia dalam kubur dan di akhirat. Jadi kita tak nak semua tu berlaku, tolong jaga solat. Okey, tak apa. Itu kemudian. Jadi ingat syarat pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang kedua, mengetahui masa waktu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Dapat Dapat tak dapat? Okey, kalau tak dapat bagus. Okey, jadi kat sini kita terus pada kaifiat. Kaifiat ni adalah kaifiat ni adalah salah satu bukan tanda, cara-cara solat dalam kenderaan. Macam biasa masa ustaz tu berbeza dengan solat fardu berdiri secara lengkap, secara sempurna. Tapi kat sini bila kita solat dalam kenderaan berbeza sikit. Kalau nampak kawan kita tu tengah takbir Allahu Akbar, niat kita usolli fardu zuhri arba'ah rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tengok bawah. Bismillah, cepat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin. Okey, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ingat kita punya qiyam ni, tangan ni Allahu Akbar. Tangan ni biar atas pusat macam biasa, solat macam biasa. Kemudian bila rukuk macam tengok macam dalam gambar tu.
Allahu Akbar. Sikit je. Dia sikit je. Ustaz tunjuk simulasi sikit Kalau dia Allahu Akbar takbiratul ihram niat Allahu Akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin. Baca surah lain. Surah lain Kemudian bila rukuk Allahu Akbar. Rukuk macam ni dia punya apa? Leher kita gerak ke bawah sikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lepas tu bangun balik. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tengok. Yang sujud pula macam mana. Sujud janganlah sujud kenderaan betul. Allahu Akbar. Pernah tengok tak orang-orang kalau orang sujud kan? Orang sujud. Dia nak sujud. Dia bukan sujud macam dalam gambar. Dia sujud. Sebab ada apa? Ada kursi depan kan? Kursi kenderaan depan. Pemandu. Ayah awak kat depan. Abang solat, tengah solat solat, okey dah jam ni tak apa. Allahu Akbar, lepas tu berukuk. Lepas tu sujud. Allahu Akbar. Macam tu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bukan, salah tu, salah. Jangan buat macam tu, itu namanya orang mengantuk. Orang mengantuk. Malas. Jadi kat sini, dalam gambar, kalau ikut mengikut dalam gambar, kalau sujud, lebih daripada rukuk. Tapi kalau rukuk macam ni, bila sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, terus Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Masa bangun balik, Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa tu? Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Lepas tu tahiyat. Tahiyat tu kepala tak payah sengit. Biasa je. At-tahiyyatul mubarakat as-salawatut thayyibatullah. Assalam. Bayangkan ustaz ni ustaz takkan nak naikkan kan. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu. Macam tu cara solat dalam kenderaan. Nanti ustaz jelaskan lagi solat kenderaan mengikut asatizah menerangkan dalam video tersebut. Jadi rukuk dalam sujud adalah mengikut kemampuan. Jangan terlalu ni. Okey, jadi ustaz nak minta kamu semua tutup mic, tutup kamera sekarang. Ustaz akan share satu video kepada kamu. Bila ustaz bagi arahan untuk tutup kamera, tolong bagi kerjasama. Tutup kamera, tutup mic. Saya nak tunjuk video. Bila mana di antara kamu yang tak bagi kerjasama dengan baik, kamu tak nak dengar cakap ustaz, dan maka video yang ustaz nak bagi tu bertersangkut-sangkut. Ya Al-Hafiz, habis pukul 3.30. Sabar sekejap Ustaz bagi Saja Feka ni seronok-seronok bagi kamu untuk ingat sampai bila. Okey, Erdina tutup kamera, Irsyad tutup kamera, Harid Haziq tutup kamera. Bila ustaz suruh tutup kamera, tutup semua sekarang. Tutup semua kamera sekarang, tutup mic. Haris Haziq, ustaz cakap apa tadi? Haris Haziq, ustaz cakap apa tadi? So tutup mic, tutup kamera kan? Amsyah tutup kamera. Macam mana ustaz nak share? Okey, jadi ustaz akan share. Sekejap. Okey, jadi kamu kena dengar cakap ustaz lah. Okey, kejap. Okey, kalau sangkut-sangkut, cakap je sangkut. Tapi sangkut ni semua ada faktor apa berikut. Di dalam mazhab Syafi'i ada disebut istilah sebagai solat. Tak apa. Okey, diam je. Ustaz akan tutup mic ustaz. Saja keadaan Sangkut ustaz. azan berkumandang, maka diwajibkan ke atas kita untuk mendirikan solat tersebut. Menunaikan solat 5 waktu itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Namun, terdapat rukhsah dalam solat yang boleh diringankan mengikut keadaan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah menunaikan solat di atas tunggangan mereka
bagi mengelak dari terperangkap dalam cuaca hujan yang lebat. Jadi, sekiranya tersangkut dalam kesesakan, terdapat pelbagai tata cara atau kaedah yang telah digariskan oleh Islam, termasuklah tata cara solat di dalam kenderaan. Menghadap ke arah kiblat walaupun tidak semestinya tepat. Memadai juga jika kita meyakini arah kiblat itu hanya pada awal solat sahaja ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bacaan surah dalam solat adalah sama seperti solat biasa. Rukuk hendaklah dilakukan dengan isyarat, iaitu dengan menundukkan sedikit kepala serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Sami'allahu. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, selesai kita mendirikan solat secara darurat. Namun, harus kita ingat, bagi kita yang berpegang dengan mazhab Syafi'i di Malaysia, harus kita mengqada solat ini pada waktu yang sesuai. Kerana solat yang kita lakukan itu dianggap sebagai solat menghormati waktu. Allah. Okey, kejap, ada lagi satu. Nah, tadi solat dalam kereta. Okey, tadi solat dalam kereta. Kali ini Ya. Ustaz, kenapa tadi waktu tidak tak ada apa? Tak ada suara. Memang video dia tu memang tak ada suara. Memang video tak ada suara. Okey, Ustaz nak cakap 1 2 3 stop, tutup mic. Ustaz pun tak tutup mic dah ni. Amsyah tutup mic. Okey, Ustaz nak share satu video lagi, iaitu solat atas kapal terbang. Solat atas kapal terbang. Bersedia Ustaz akan tutup mic Ustaz. Hari Haji Ustaz akan remove awak daripada grup daripada kelas ni nanti. Tolong hormati kelas. Okey. Jangan buat apa-apa. Okay. So dalam kapal terbang kita duduk macam ni. So oksigen kalau jatuh daripada atas. Okay. So dalam kapal terbang kita duduk macam ni. Solat dalam kapal terbang, soalan kakak Amirah tadi, solat dalam kapal terbang kena hormat waktu saja ke, nanti turun kena qada atau sebagainya. Solat dalam kapal terbang boleh jadi solat adaan. Apa adaan? Usolli, sahaja aku sembahyang. Fardu, zuhur, arba'an raka'atin, 4 rakaat, adaan. Apa dia adaan? Saya kita kata apa? Saja aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat. Tunai. Faham tak? Tunai sekarang, cash. Sekarang. So, sembahyang atas kapal terbang, atas kenderaan boleh jadi yang tunai. Maknanya dia buat sekarang sah. Tak payah qada. Contoh, perjalanan kita daripada Malaysia ke Mekah. Malaysia nak pergi Mekah, confirm kita menghadap kiblat. Sebab kita nak pergi Mekah, confirm lah kita menghadap Kaabah. Confirm. Dia tak lari dia, confirm dia menghadap kiblat. Kalau lari pun sikit je herok macam ni.
So still kita macam menghadap kiblat. So kalau menghadap kiblat, kita ada wuduk, pakaian kita tutup aurat. So semayang aja lah. Syarat sah semayang ada 9, kata Syekh Dr. Fatani. Tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, jangan bergerak lebih daripada 3 kali, tempat bersih, badan bersih, ni apa pakaian bersih, kemudian suci daripada haid, nifas, wiladah, junub dan sebagainya, ada wudu, semua tu cukup 9 tu sahlah sembahyang kita. Jadi ada sembahyang dalam perjalanan yang tunai. Mana sah sembahyang dia? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Sampai habis. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Allahu Akbar, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la bihamdihi, Allahu Akbar, sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Sama. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Sah sembahyang. Yang menghormati waktu ialah apabila hilangnya salah satu syarat sah sembahyang. Syarat sah ada 9, hilang salah satu daripada syarat sah ni, maka sembahyang kita tak sah. Tapi kita bukannya dalam masalah. Kita cuma contohnya tak dapat nak menghadap kiblat sebab kapal terbang kita daripada Mekah balik Malaysia, daripada Madinah balik Malaysia. Jadi Kaabah semua dekat belakang. Kok mana pun datang kapal terbang, kita tak boleh nak menghadap kiblat. Kita akan mengganggu proses pramugari dan sebagainya. Oleh itu, kurang salah satu syarat sah, maka kita kena hormat waktu sajalah. Jadi kalau tak ada wuduk pun tak apa. Kalau orang kata apa, dah tak menghadap kiblat, baju kita ada kopi-kopi sikit, ada sikit-sikit, tak ada masalah. Yang penting Allahu Akbar, sembahyang sahaja dulu. Kalau zuhur 2 rakaat buat qasar. Kalau jamak takdim, tak jamak, tak ada masalah. Zuhur dengan asar boleh. Kalau subuh sembahyang sahaja, Allahu Akbar, habis selesai, habis Assalamualaikum. Landing nanti sebab tadi menghormati waktu. Menghormati waktu, kita tak ada syarat sah. Bila tak ada syarat sah, sembahyang kita tak sah. Bila sembahyang tak sah, tak ada sembahyang. So bila turun bawah, kita kena qada balik. Kenapa tujuan sembahyang menghormati waktu? Orang tanya, Nabi buat lah, sahabat buat ke? Janganlah pergi kat situ dulu. Jangan pergi situ dulu. Jangan pergi Nabi buat ke apa. Pergi ke kita dulu, amalan kita. Apa dia? Tujuan dia ialah bila Nabi kata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum." Bila saya pesan sesuatu, buat sekadar yang kamu mampu. So bila kita mampu buat sekerat, ambil je lah yang mana sekerat. Apa dia? Saya tak mampu nak buat semua, nak menghadap kiblat semua tak boleh. Tapi wuduk ada, tapi wuduk pun tak ada juga. Tapi saya tutup aurat elok. Saya ingat ni waktu. Jadi sembahyang saja. Allahu Akbar. Namanya menghormati waktu. So bila menghormati waktu, sembahyang kita tak sah. Kita kena turun balik, qada. Tujuan dia ialah, anda terjadi apa-apa dalam perjalanan, kita sudah menunaikan sembahyang. Kita tidak dikira sebagai orang yang lalai dan leka. Boleh? Wallahu a'lam. So kalau soalan Kak Amira tadi, sembahyang okey, Iman Haikal, buka mic. Muhammad Iman Haikal, buka mic sekarang. Saya sonok ni sembang. Ni Ustaz nak tanya balik ni. Iman Haikal ke Akif Darwish? Oh sorry, Akif Darwish buka mic. Fiq Muhammad Azhari buka mic. Aris buka mic. Oh bukan Iman Haikal, sorry. Bukan Iman Haikal Sorry.
Okey, Ustaz tanya Aris dulu. Aris buka mic Aris. Ya. Okey Aris, video pertama tadi dia menunjuk Ustaz tu apakah nama Ustaz tu? Video pertama. Apa nama Ustaz tu? Kenapa main chat? Kenapa duk main chat lagi? Ingat kat dalam online tak boleh Ustaz buat macam tu ke? Tak tengok lagi Ustaz kat sekolah. Itulah Ustaz kata orang tengok video. Patutlah Ustaz pelik. Kenapa video ni sangkut-sangkut? Okey, Ustaz tanya lagi kat Aris. Aris soalan seterusnya sikit je, lagi satu je. Tadi yang Ustaz tadi, yang video yang pertama, apa Ustaz tu buat? Video pertama. Ustaz tu dia solat dalam kereta. Kita okey, tahu pun. Boleh jawab. Alhamdulillah. Okey, dah tutup mic. Okey, Muhammad Afiq bin Muhammad Azhari. Buka mic. Lepas Muhammad Afiq bin Muhammad Azhari, Ustaz tanya Akif pula. Muhammad Afiq bin Muhammad Azhari, buka mic sekarang. Muhammad Afiq bin Muhammad Azhari, buka mic sekarang. Kenapa senyap? Afiq bin Muhammad Azhari. Kisha, pergi Kisha. Mak saya baru rosak. Okey, tak apa. Afiq, Ustaz dah tanya. Kamu boleh jawab melalui chat. Okey, Ustaz dah tanya. Mula-mula Ustaz tu, mula-mula yang video pertama, mula-mula Ustaz tu solat, sebelum Ustaz solat tu, apakah Ustaz tu Ustaz tu buat sebelum Ustaz tu solat dalam mana video dalam video pertama tadi? Bagi tahu dalam chat. Mic rosak kan? Cepat jawab. Tak jawab? Siap awak. Main chat lagi ya. Cepat jawab. Nak tengok awak faham ke tidak dalam video tadi tu. Video pertama tadi ya Ustaz Don Daniel tu video yang kedua. Video yang pertama bukan mengisah. Video pertama tu menunjukkan apa dia? Maksudnya apa perbuatan pertama Ustaz tu lakukan, Ustaz tu buat sebelum dia solat. Ya. Oh, baru. Oh. Wahai Muhammad Afiq, jawapan Ustaz masih tak terima lagi. Ayo. Niat. Salah. Sebelum niat, apa dia buat? Allahu Rabbi Al-Malikul Quddus. Kenapa tak boleh jawab? Itulah main chat lagi. Nak main chat lagi tak Afiq? Afiq? Sibuk. Batrisha, jangan jawab. Ustaz nak orang lain main chat ni yang jawab. Sebab tadi Ustaz perhati dia, patut video sangkut-sangkut. Mas apa lagi? Akif kata nama apa? Afiq. Bagi tahu nama dia Afiq 571.
Ustaz tak nak dalam chat ni, tak nak cerita berkaitan luar kelas Aris jawabkan untuk dia. Aris jawabkan untuk Afiq. Mula-mula ustaz tu dalam kereta tu kan. Dalam kereta, ustaz dalam kereta tu, sebelum dia solat, apa dia buat? Dia duduk spray. Betul, ambil wuduk. Dengar tu. Afiq dengar tu. Apa ustaz tu buat mula-mula? Mula dia solat. Takkan mula solat nak niat dah. Wuduk tak ada. Okey je. Jawablah. Mula-mula ustaz tu buat apa? Mula-mula sekali ustaz tu buat apa? Aris dah tolong jawabkan tu. Ambil wuduk. Bukan wuduk. Kalau ustaz tambah di jadi ambil duduk. Ambil wuduk. W. Wuduk. Tulis betul-betul. Pandai. Elok pun. Okey, yang terakhir Akid Darwish. Ustaz nak tanya. Buka mic. Akid Darwish. Ustaz nak tanya berkaitan dengan video yang kedua. Tadi duk seronok sangat main chat kan? Ustaz tanya. Apa yang kamu faham dengan video kedua Ustaz Don Daniel tu? Cerita sikit je. Nanti cerita lebih tu Ustaz cerita nanti. Beritahulah kawan-kawan nak dengar. Kawan-kawan nanti dah tengok video tu. Cakap Akif. Ustaz nak pergi tandas. Pergi. Cepatlah Akif. Jawab. Ya Allah, Ya Rabbi. Video Ustaz Don Daniel tu. Dan kali nak main chat lagi tak Akif? Tak nak. Okey, Ustaz tanya. Sikit je, satu je. Ustaz Don Daniel tu dia cerita pasal solat dalam kenderaan mana? Kapal terbang. Kapal terbang. Okey, dah. Cukup. Tu je. Okey dah, lain kali siapa yang main chat, 3 orang sudah dapat trace Patutlah Ustaz pelik nampak video sangkut-sangkut. Main chat rupanya. Lepas ni Ustaz tutup chat lah pada muka awak. Belajarlah dulu. Sekejap lagi habis kelas baru boleh sembang. Sabar. Orang kata orang sabar. Ustaz hari-hari lepas kelas apa-apa je pukul 4 selalu ada kan. Ustaz hari-hari lepas kelas apa-apa. Apa ni? Maksud tak masuk, tak faham. Maksud kamu apa Kisha? Bagi tahu elok-elok. Ustaz nak terangkan ni perbezaan antara video-video tadi tu. Lepas tu kita nak masuk hikmah. Pukul 4 hari-hari ada kelas. Ya. Pukul 4 hari-hari ada kelas. Pukul 4 hari-hari kelas. Macam biasa, macam kat sekolah. Habis rehat bunyi loceng. Bunyi loceng pukul 4 dah masuk kelas. Tu je lah. Okey baik. Ustaz sambung mengenai, okey boleh buka kamera lah. Ustaz pun dah buka kamera. Tak ada rehat Nasib lawak. Okey. Okey mengenai dua video tadi, okey. Dua video tadi menunjukkan satu mengenai solat dalam kenderaan kereta. Betul. Okey, tadi apa yang Ustaz Muhsin tu, PU Muhsin tu sebut mengenai solat dalam kereta? Apa poin penting dia bagi tahu? Dah solat apa semua takbir semua, lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu apa dia cakap? Siapa ingat masa kata akhir? Dia cakap apa? Batrisha jawab. Tak nak. Tak nak pula. Ya Allah. Cepatlah. Siapa jawab dapat hadiah ni? Kena kodok balik. Bagi jawapan penuh. Okey. Okey, betul. Kodok tu betul. Lagi satu. Kenapa kena kodok? Kenapa kena kodok? Kita sebenarnya mazhab apa? Ada 4 mazhab. Mazhab Syah? Mazhab Syah? Syafi'i. Mazhab Syafi'i beliau berkata kalau kita solat dalam kereta boleh, tapi sekadar solat menghormati waktu. Betul tak? Betul kan? Menghormati waktu. Dikata menghormati waktu. Jadi boleh solat menghormati waktu dengan syarat balik rumah kena kodok. Sebab kita bukan atas kenderaan kita bukan atas kapal Bang. Kalau awak naik kapal terbang, beza dengan cerita Ustaz Don tadi, baru solat yang atas kapal terbang tu sah berbanding solat dalam kereta yang menghormati waktu yang separuh sah.
Dia separuh sah ni maksud dia kita balik kena kodok. Maksud kodok tu kita mengganti semula mengikut waktu yang kita solat. Kalau kata Zuhur 4 rakaat, kita solat 4 rakaat ni. Sebab nak solat Zuhur sebab takut terlepas. Sebab kita dalam kereta tak boleh keluar sebab kanan kiri kereta penuh. Itu boleh solat. Masuk waktu maghrib ke apa kan, selalu jam kereta naik kereta balik kampung kan. Boleh solat dalam kereta. Tapi balik rumah kena kodok tau. Macam tu. Faham? Jangan buat lupa pula. Sebab kita mazhab Syafi'i, kita masih sampai ke destinasi. Berbanding dengan kapal terbang yang Ustaz Don bagi tahu tadi, Ustaz Don bagi tahu kalau naik atas kapal terbang, destinasi dia lama nak sampai. Lebih 1 hari. Maksudnya bila kita naik atas kapal terbang, kita pergi ke negara lain, kita dah berubah waktu. Bila berubah waktu, kita tak solat je. Hari Aziz jangan buat macam tu. Jangan tunjuk kat orang. Kalau nak tunjuk kat orang, kalau nak tunjuk orang, tutup kamera. Orang tengok, malu je. Okey, Ustaz ulang balik mengenai solat menghormati waktu dengan solat cash. Solat cash berbanding solat atas kapal terbang tadi, atas kapal terbang tadi, usolli fardu zuhri soli fardul zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Adaan tu maksudnya cash. Macam mana Ustaz dah disebut tadi. Adaan cash tu bermakna kita solat secara langsung. Kalau berbanding awak solat dalam kereta, boleh solat tapi bukan secara langsung, sementara. Sebab awak nak hormat waktu. Masuk waktu azan, Zuhur, awak solat. Jadi bila awak sampai ke destinasi, lepas daripada jam, lepas berjalan jam kat highway tu kan, kau tak boleh keluar pergi mana-mana, betul tak? Betul tak? Mayang balik Kelantan, Terengganu, balik Perlis, balik Kedah. Jadi bila jalan jam, awak tak boleh buat apa. Jadi memang awak solat je lah. Jadi solat hormati waktu je tak kisah. Janji awak bersih. Diri awak bersih, boleh solat. Allahu Akbar. Ambil wuduk tu sekadar ambil sunat. Faham? Tahu Ustaz Dua kata apa? Ustaz Dua kata apa? Bila kita meninggalkan salah satu syarat solat, makna kata solat kita hanyalah yang mana solat yang sementara, maksud kita solat secara menghormati waktu. Solat saja. Asalkan pakai kita bersih, apa semua solat. Faham? Faham tak penjelasan Ustaz? Perbezaan antara solat dalam kereta dengan solat dalam kapal terbang. Okey. Lagi satu soalan untuk kamu semua. Okey, mengenai solat dalam kereta api, KTM. Ustaz nak tanya kepada kamu semua. Mana satu yang sama dengan dua kenderaan tersebut? Untuk KTM ni. Kereta. Sebab apa? Sebab boleh sampai ke destinasi kan, betul tak? Betul. Jadi itulah jawapan dia, lebih kurang sama dengan solat kenderaan dalam kereta dengan kereta api. Faham? Okey, faham. Kalau faham, Ustaz nak sambung balik untuk hikmah. Kenapa Allah Taala adakan salah satu solat dalam kenderaan. Mari kita lihat. Okey. Dekat sini, hikmah solat dalam kenderaan ada 4. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan, apa jua keadaan sekalipun, tempat dan di mana-mana kita berada. Yang kedua adalah kita dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga adalah hidup diberkati dan diredai Allah. Yang keempat adalah memperolehi ketenangan jiwa. Okey, jadi kat sini tahukah anda Nabi Muhammad SAW hanya solat atas tunggangan untuk solat sunat sahaja. Apabila melakukan solat fardu, baginda turun dari kenderaannya. Jawapan Ustaz senang je. Kalau kat sini, kalau dapat sunnah Nabi, kalau kita dalam musafir, kita lalu jalan lama, maksudnya kita boleh singgah. Selagi kita boleh singgah, selagi itu kita boleh turun dari kenderaan, solat secara sempurna. Faham? Faham tak? Kalau kita solat dalam kenderaan, Ustaz bagi tahu, solat kenderaan ni adalah pilihan yang terakhir sebenarnya. Pilihan yang terakhir kita dalam keadaan yang sempit.
sempit masuk ustaz, kenderaan sempit sebab dah kanan kiri kenderaan. Tak boleh nak singgah, tak sempat, bukan tak sempat singgah. Tak dapat singgah sebab kita dalam atas, kita kat atas jalan raya. Jadi kita sentiasa solat dengan khusyuk. Okey, jadi rasanya mengenai solat dalam kenderaan mudah saja, betul tak? Senang tak solat dalam kenderaan? Senang. Okey, kalau senang Ustaz harap nanti nanti Ustaz buat soalan latihan dalam bentuk subjektif, menulis lagi Ustaz hantar dekat dalam Google Classroom nanti, dalam GC Ustaz, nanti kamu jawab mungkin Ustaz akan hantar latihan tu dalam grup WhatsApp dengan grup Telegram. Tolong siapkan, kemudian kamu hantar snap gambar, hand in, submit. Okey, faham? Okey, Ustaz stop share. Jap. Okey, jadi selesai kelas kita pada petang ni. Nak ambil gambar Ambil gambar. Hello. Okey, pandang sini. Okey, pandang sini. Hari Haziq maju. Oh, Hari Haziq ada. Okey. Okey, 1, 2, 3. Batrisha malu tak apa, dia lambat tu 2, 3. Dapat buat Batrisha. Okey dah. Okey, baik. Kita kelas kita habis, maka habislah kelas fiqh kita pada petang ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya rabbal alamin. Okey, siapa nak stay boleh stay. Nak cakap jangan buka mic. Nak cakap guna chat je. Jangan bising-bising. Masa ni nak cakap ke apa ke tak apa. Jangan masa ustaz mengajar sibuk duk tanya, nak bagi tahu, oh join. Oh add aku. Tak payah, tak nak ganggu kelas Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.